Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar adik-adik sekalian? InsyaAllah Ustazah doakan supaya anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Pada hari ini anda bersama saya Ustazah Siti Noamnah dari Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim I. Dan Ustazah nak ajak anda bersama-sama dengan Ustazah mempelajari satu topik yang sangat menarik dan berkait rapat dengan kehidupan kita. Adik-adik nak tahu, jangan skip video ini, jom kita pelajari bersama-sama. Baik, topik yang Ustazah cakap menarik itu tadi adalah adab berjiran. Adik-adik mesti pernah dengar kan? Mari kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan jiran dan siapa mereka. Baik, sebelum Ustazah pergi kepada adab-adab bergaul dengan jiran, terlebih dahulu Ustazah nak adik-adik tahu siapakah yang dimaksudkan dengan jiran ni. Mesti pernah dengar kan perkataan jiran ni? Okey, jiran kat sini bermaksud orang yang tinggal bersebelahan ataupun berhampiran dengan rumah kita. Tak kiralah sama ada tinggal di sebelah kiri, kanan ataupun depan belakang rumah kita, inilah yang dipanggil sebagai jiran. Jadi nak bergaul dengan mereka ni ada adab-adab dan garis panduan yang tertentu. Nak tahu, mari kita pelajari apakah adab-adab bergaul dengan mereka. Baik, sebenarnya terdapat banyak adab-adab bergaul dengan jiran, tapi Ustazah nak adik pelajari 6 terlebih dahulu. Okey, yang pertama kat sini prihatin dan kerjasama. Maksud prihatin kat sini ialah mengambil berat. Bukan timbang berat ya, tapi mengambil berat. Contohnya kat sini, adik-adik ada jiran tetangga yang kurang sihat, adik-adik pergi ke rumahnya dan bertanyakan khabar sama ada dia memerlukan bantuan ataupun sebaliknya. Okey, yang kedua adalah hormat menghormati. Hormat menghormati kat sini bermaksud menghargai. Menghargai dan memuliakan jiran tetangga. Seterusnya adalah tolong menolong. Okey, kat sini tolong menolong sangatlah penting kerana kemampuan manusia ni terbatas. Jadi pada siapa lagi kita nak minta tolong kan? Kecuali kepada jiran tetangga kita. Okey, mari kita lihat pula apakah adab yang seterusnya. Baik, adab yang seterusnya kat sini ialah berbaik sangka ataupun husnuzan. Dalam bahasa Arab, husnu itu bermaksud baik, zon itu bermaksud sangka. Jadi kenapa kita perlu berbaik sangka kepada jiran kita? Hal ini perlu kerana dapat menjauhkan diri kita daripada sifat lawannya, iaitu berburuk sangka. Yang mana berburuk sangka ini akan menyebabkan diri kita timbul perasaan ragu-ragu seolah-olah kita telah memfitnah mereka dengan sangkaan kita. Jadi, berbaik sangka ini sangat dituntut ya adik-adik supaya hati kita menjadi tenang dan juga kita berlapang dada. Dan perkara ini sangat dituntut dalam Islam kerana dapat menjauhkan diri kita daripada memfitnah orang melakukan kejahatan sedangkan mereka tidak melakukannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang 12 yang mana bermaksud, wahai orang-orang beriman, jauhilah sebahagian dari persangka supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang kerana sebahagian itu adalah dosa. Okey, seterusnya menjaga hati dan perasaan. Kenapa menjaga hati dan perasaan ni penting ya adik-adik? Kita mesti nak orang layan kita dengan baik kan? Jadi, kita yang kena mulakan dahulu memberi layanan yang baik kepada jiran kita. Apa cara yang kita boleh buat? Antaranya ialah berfikir terlebih dahulu sebelum kita mengeluarkan kata-kata. Hal ini supaya kita dapat elak daripada mengeluarkan kata-kata yang akan menyebabkan mereka tersinggung. Jadi, kalau ada perbuatan mereka yang kita tidak senangi, nak tegur, boleh. Tapi, tegurlah dengan cara berhemah dan berhikmah, iaitu bersopan santun dan beradab, supaya mereka tidak kecil hati dan tersinggung dengan kata-kata kita. Janganlah sesekali adik-adik apabila mereka melakukan perbuatan yang kita tidak senangi, kita berkata belakang ataupun mengumpat. Jadi, tegurlah dengan cara yang beradab. Baik. Adab yang terakhir kat sini ialah mendoakan kesejahteraan jiran kita. Tahukah adik-adik, berdoa merupakan senjata bagi orang mukmin. Jadi berdoa ini amatlah dituntut dalam kehidupan seharian kita. Apabila kita mendoakan jiran kita ataupun orang lain sekalipun, malaikat akan mengaminkan doa kita. Malaikat akan berkata, bagi kamu apa yang kamu doakan kepada orang lain. Selain itu, mendoakan orang lain ni bukan sahaja amalan yang mulia, tapi akan lebih makbul insya-Allah. Jadi ada doa mudah yang Ustazah nak kongsi supaya adik-adik dapat amalkan. Antaranya ialah syafaqallah yang bermaksud
Semoga Allah memberi kesembuhan kepada kamu. Selain itu, jazakallahu khairan yang digunakan sebagai ucapan tanda terima kasih yang bermaksud semoga kamu diberikan ganjaran yang baik. Jadi Ustazah bagi contoh kat sini, kalau ada jiran tetangga kita mendapat kejayaan, selain daripada ucapan tahniah, kita juga boleh menggunakan perkataan barakallah yang bermaksud semoga Allah memberkati kamu. Jadi Ustazah harap adik-adik dapat mengamalkan doa-doa mudah dan adab-adab bergaul dengan jiran. Selamat beramal insya-Allah. Baik, mari kita lihat amalan bergaul dengan jiran. Okey, amalan bergaul dengan jiran terbahagi kepada dua. Sama ada ianya amalan yang beradab ataupun amalan yang tidak beradab. Mari kita lihat apakah amalan yang beradab apabila kita bergaul dengan jiran. Amalan bergaul dengan jiran banyak, tapi Ustazah bagi contoh kat sini, antaranya ialah mendoakan kesejahteraan jiran kita. Okey, macam Ustazah cerita sebelum ni, berdoa merupakan suatu amalan yang sangat mulia dan sangat dituntut dalam Islam. Okey, Ustazah harap adik-adik dapat mendoakan kesejahteraan jiran kita. Okey, yang kedua adalah saling menziarahi. Okey, Ustazah bagi contoh kat sini, kalau ada jiran tetangga kita yang kurang sihat, kita pergilah rumahnya, tanya khabar kan. Tanya sama ada mereka memerlukan bantuan ataupun sebaliknya. Okey, yang ketiga ialah bertegur sapa. Bertegur sapa ini satu amalan yang sangat mudah dan senang untuk kita lakukan. Kalau kita nampak jiran-jiran kita keluar kan, ke halaman rumah tengah bermain, kita bertegur sapalah, tanya khabar kan, bagi salam macam tu. Okey, yang keempat adalah bertolak ansur. Bertolak ansur bermaksud kat sini saling memahami antara satu sama lain. Okey, yang kelima adalah hormat menghormati. Hormat menghormati ini membawa maksud kita memuliakan jiran kita. Okey, Ustazah harap adik-adik dapat mengamalkan amalan beradab apabila bergaul dengan jiran. Antara amalan yang tidak beradab apabila bergaul dengan jiran ialah bersikap sombong. Sombong kat sini bermaksud sikap yang meninggi diri ataupun merasakan dirinya lebih daripada orang lain. Jadi dalam Islam, sikap ini sangatlah dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Luqman ayat 108 yang mana bermaksud, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia kerana sombong, dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Selain itu, janganlah kita mengamalkan sikap menunjuk-nunjuk, tidak bertolak ansur, membuat bising dan juga tidak menghormati jiran kita. Kerana apa? Kerana semua sikap tidak beradab ini akan menyebabkan timbul rasa kurang senang dalam kalangan jiran kita. Ini akan menyebabkan kawasan kejiranan kita akan berpecah belah. Jadi Ustazah harap adik-adik tidak melakukan perbuatan tidak beradab ini. Okey, apa faedah yang akan kita dapat apabila kita mengamalkan adab-adab bergaul dengan jiran? Okey, yang pertama kita akan menjalinkan ukhuwah Islamiah. Yang kedua akan melahirkan suasana yang ceria. Dan seterusnya kita akan mengeratkan persahabatan dan juga memupuk semangat kejiranan. Selain itu, apabila kita mengamalkan adab-adab bergaul dengan jiran, kita juga akan mendapat faedah seperti mudah meminta tolong dan juga disukai oleh masyarakat. Selain itu, perkara ini juga sudah tentu akan mendapat pahala daripada Allah dan juga keredaan daripadanya. Jadi, Ustazah harap adik-adik selepas ini akan bersama-sama mengamalkan adab-adab bergaul dengan jiran. Apa pula akibat apabila kita meninggalkan adab-adab bergaul dengan jiran? Okey, yang pertama, hidup tidak akan aman dan tenteram. Hal ini kerana hati kita sentiasa berburuk sangka kepada jiran-jiran kita. Okey, yang kedua, sukar mendapat pertolongan. Cuba bayangkan kalau adik-adik memerlukan, tetapi apabila kita tidak bergaul dengan jiran, kita tiada tempat untuk meminta pertolongan apabila berlaku kecemasan. Okey, yang ketiga akan terputus silaturahim. Dan hal ini adalah yang sangat terburuk kerana Islam sangat menggalakkan supaya manusia saling mengeratkan silaturahim. Selain itu, kita akan mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita tidak beradab dengan jiran.
dan juga kita akan membawa kepada permusuhan dan juga pergaduhan. Jadi apabila kita bergaduh, bermusuh, sudah tentu masyarakat akan berpecah belah, dan perkara ini mestilah kita elak dan perbaiki supaya kita tidak melakukan perbuatan yang boleh menyakiti hati orang sekeliling, terutama jiran tetangga kita. Mari kita lihat pula apakah perbuatan yang menyakiti jiran tetangga kita. Yang pertama adalah menunjuk-nunjuk, membuat bising, membuang sampah di kawasan jiran dan seterusnya, mengumpat, merosakkan harta benda dan juga tidak menghormati jiran. Jadi Ustazah harap adik-adik selepas mempelajari topik ini tidak melakukan perbuatan yang menyakiti jiran. Baik, setakat itu sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Ustazah harap adik-adik dapat mengambil input-input penting dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian, insya-Allah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana bermaksud man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu atau kama qala, rawahu al-Bukhari wal Muslim. Yang bermaksud barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan jiran tetangganya. Jadi Ustazah harap adik-adik dapat memuliakan jiran dan bersama-sama memperbaiki diri dan mengamalkan adab-adab apabila bergaul dengan jiran tetangga. Okey, setakat itu sahaja, sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.